Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Cikgu Yusra. Dalam video kali ini kita akan belajar Matematik Tingkatan 1 KSSM bab 8 iaitu garis dan sudut. Bagi yang baru datang ke YouTube channel Cikgu, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like, komen dan share supaya lebih ramai lagi kawan awak yang akan mendapat manfaat daripada video ini. Okey, jadi dah ready ke belum? Jom kita pergi ke video. Jadi dalam bab 8 garis dan sudut, pertama sekali kita akan belajar kekongruenan tembereng garis dan juga kekongruenan sudut. So, jadi cikgu akan terangkan apakah yang dimaksudkan dengan kongruenan tembereng garis dan kongruenan sudut. Okey, so jadi kalau dalam buku teks, okey, muka surat 170. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan tembereng garis kongruen? Okey, kongruen ni maksudnya dia adalah sama. Okey, so jadi kalaulah dia tembereng garis kongruenan, okey, maksudnya ialah okey, dua atau lebih, okey, tak kisahlah, okey, dua atau lebih tembereng garis yang sama panjang. Okey, yang sama panjang. So nanti cikgu akan tunjukkan contoh dengan lebih lanjut. Okey. Manakala bagi sudut kongruen pula, okay, dua atau lebih, tak kisahlah, okay, biasanya kita akan bandingkan dua lah paling sikit. Okay, dua atau lebih sudut, okay, yang sama okay, sudut yang mempunyai saiz yang sama. Okey, so jadi kita akan tengok kepada contoh. Okey, jadi kita akan tengok contoh tembereng garis. Okey, jadi untuk membuat tembereng garis, okey. So jadi kita akan buat garis, satu garis lurus ya. Okey, garis lurus. Okey. Dan ditandakan dengan huruf abjad besar, contoh A, dan juga ini ialah B. Pada hujung tembereng garis lah. So jadi misal kata panjang A sehingga B ini ialah cikgu anggarkan mungkin dalam 6 cm. Okey. So jadi ini ialah contoh tembereng garis. So jadi kita akan tulis AB sama dengan 6 cm. Okey. So maksudnya panjang ataupun panjang tembereng garis AB daripada A ke B ialah 6 cm. Okey, dan kena tulis dengan abjad besar. Capital letter. Okey, boleh. So jadi kita akan tengok contoh sudut pula. Okey, sekarang kita akan tengok macam mana kita nak kenal pasti sudut. Okey. So sudut, misal kata kita ada satu sudut, macam ni. So jadi so misal kata A, B, C. So sudut mesti ada tiga abjad lah. Yang ni contohnya macam ni, A, B, C. So jadi misal kata sudut di sini contohnya 30 darjah. So macam mana kita nak tulis sudut di sini? Untuk sudut kita akan menggunakan simbol macam ni.
So simbol ini bermakna, okey, maknanya ialah sudut ya. Okey, makna dia ialah sudut. So jadi setiap kali kita guna untuk tulis sudut, mesti kena guna simbol yang macam ni. Dia macam sama kan bentuk dia kan. Okey, so jadi macam mana kita nak tulis? Okey, biasanya cikgu akan ajar anak-anak murid cikgu. Okey, kita buat 3 tempat kosong. Okey, 3 tempat kosong. Okey, sekarang kita tengok sudut. Okey, sudut ini dia berada di huruf apa? Sudut 30 ni. Dia berada di sudut A. Okey, so jadi kita letak huruf A di tengah-tengah. Okey, letak huruf A di tengah-tengah. So jadi tempat kosong pertama dan tempat kosong ketiga, kita just letak sahaja huruf ini. Okey, iaitu B, C. Okey, so jadi kalau kita baca sudut B, A, C. So maksudnya sudut itu ada di titik ataupun bucuk A. Okey, kat sini lah. Kat sini. Okey, so jadi cara lain kita boleh tulis juga. Selain daripada ni, kita boleh tulis juga sudut, okey, sudut C, A, B. Okey, sudut C, A, B pun boleh juga, tak ada masalah. Yang pasti A mesti berada di tengah. Okey, A mesti berada di tengah. Okey, sebenarnya ada banyak cara lagi lah untuk kita tulis ya. Okey, cikgu tunjuklah. Okey, selain daripada ni juga, okey, kita boleh juga tulis, okey, B, A, C. Okey, kita letak tanda macam ni kat atas. Okey, itu, ataupun kita boleh tulis C, A, B, tanda kat atas ni macam ni. Okey, ataupun last sekali kita boleh tulis sudut A. Macam tu. Okey, betul sama dengan 30 darjah. Okey, macam tu. So samalah yang ni pun 30 darjah jugalah. Okey, cuma cikgu tunjuk contoh dia lah cara nak tulis ya. Macam tu. Okey. Alright, so jadi sekarang kita akan tengok macam mana nak kena pasti sama ada tembereng garis ataupun sudut kongruen ataupun tidak. Okey, sekarang kita akan tengok contoh untuk mengenal pasti kekongruenan tembereng garis. Jelaskan sama ada tembereng garis PQ dan RS dalam setiap rajah yang berikut adalah kongruen ataupun tidak. So, jadi kita ingat kembali bila kata kongruen maksudnya mesti sama panjang. Okey, sama panjang. Okey. So, jadi kita kena pasti. Kita tengoklah. Okey. A. PQ 3 cm. So, RS pun 3 cm. So, jadi dia punya panjang dia sama iaitu 3 cm. So, jadi maka PQ oleh kerana PQ sama dengan RS, jadi dia adalah kongruen. Okey, macam tu je untuk kita kena pasti. B. PQ 3.3, RS 3.2. Okey, so maksudnya oleh kerana panjangnya tidak sama, okey, walaupun beza 0.1 sahaja, still okey, panjangnya tak sama kan. Okey, so jadi dia akan menjadi tidak kongruen. Okey, so awak tulislah tidak kongruen. Okey, dan yang terakhir sekali yang C. Okey, kita tengok PQ 4.2, RS ialah 4.2. So, jadi panjangnya sama. So, jadi bila panjang sama, so jadi maksudnya dia ialah kongruen. Okey,
Macam tu je untuk kita kenal pasti. Okey, tengok panjang dia saja. Okey, so jadi sekarang kita akan tengok contoh untuk sudut pula. Okey, jadi sekarang kita tengok contoh untuk mengenal pasti kekongruenan sudut. Jelaskan sama ada sudut PQR dan sudut ABC dan setiap darjah yang berikut adalah kongruen ataupun tidak. So, jadi cara yang sama, kalau kongruen tadi kita kena tengok yang mana yang sama saiz sudut. Okey, so jadi kita kena pastilah kita tengok A. So, jadi tengok dia punya sudut. Okey, so sudut PQR ialah 32. Sudut ABC juga 32. So, jadi kita boleh tulis, okey, sudut PQR, okey, sama dengan sudut ABC. So, jadi dia adalah kongruen. Okey, kita tengok B pula. So, B, PQR ialah 138. Okey, sudut ABC ialah 136. So, jadi adakah dia sama? Tidak. Okey, tidak. 138 dengan 136 tak sama. Okey. ABC. So, jadi dia punya conclusion dia tidak kongruen. Okey, last sekali iaitu yang C. Kita tengok dia punya ni. Okey, 256, 256. Okey, so jadi kita boleh nampak dah tu apa dia tu. Okey, sudut dia sama. Okey, bila sudut sama, so jadi maksudnya dia ialah kongruen. Okey, so jadi cikgu harap semua dapat faham macam mana kita nak mengenal pasti kongruenan tembereng garis dan juga kongruenan sudut. Okey, so jadi cikgu berhenti sampai sini dahulu. Kita akan bersambung di part 2. Okey, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.